Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. So, this video is the last part for chapter 3.4, iaitu chemical equations. So, kita dah belajar dalam kelas sebelum ni macam mana kita nak buat chemical equations dan bagaimana kita nak balance chemical equations. Okay, so dalam video ni teacher akan recap balik apa yang kita dah belajar dan apa yang kita belum belajar. Alright, so chemical equations is the way on how we describe chemical reactions. So chemical equations is the simple and accurate way to describe chemical reactions lah. Okay, so untuk chemical equations, there are two ways on how to write chemical equations. Satu, dalam bentuk words. So dalam bentuk words ni, awak kena eja setiap substance yang kita guna. Contoh reactant, sodium chloride. Contoh sodium chloride awak kena eja lah. Okay, itu dalam bentuk words. Kalau dalam bentuk satu lagi adalah chemical formula. Kalau chemical formula tu apa? Yang ada bunyi-bunyi formula tu ada, formula tu adalah simbol. Okay. Sebab takut ada yang tak tahu lagi. Formula ni apa? Formula ni adalah simbol. Okay. So bila kata simbol, awak kena tahu apakah simbol untuk setiap elemen yang ada dalam periodic table. Contohnya silver. Apakah simbol untuk silver? Ag. Macam itulah, kena hafal. Dan juga macam mana kita nak bentukkan chemical formula. Kalau ionic compound, kita kena hafal charge cation dengan anions. And then kalau contoh oksigen. Kalau oksigen, chemical formula dia adakah O sahaja? Bukan ya, oksigen gas dia tak boleh berdiri seorang-seorang, dia kena diatomic. Diatomic kita kena letak 2. Itulah cara kita nak buat chemical formula. Alright, so chemical equation mestilah kita perlu start dengan starting substances ataupun kita kenali sebagai reactant. So reactant ni kita akan tulis on the left hand side, belah kiri of the equations. While untuk menunjukkan akan ada produk terhasil, kita kena letakkan arrow. Arrow means produce. Alright, so when reactor react, it will produce a new substance. So new substance kita panggil product. Okay, so product adalah ditulis on the right hand side. Alright, so ini adalah summary dia lah. So chemical equations kita boleh katakan kena start dengan reactant and then kena ada arrow kat sini to represent the product, word produce, and then akan produce product. Okay, so selepas pada tu chemical equations pula terdapatnya physical state. Physical state ni state of matter lah, solid, liquid and aqueous. Ada satu lagi yang awak tak familiar iaitu aqueous solutions. Yang ni kita akan belajar selepas ni lah. Alright, so kalau solid kita akan buat simbol S dalam kurungan lah, in bracket. So liquid L, gas G and aqueous solution is AQ. So tetapi dalam chemical equations teacher tak sarankan awak buat physical state. Okay, sebab tu tak wajib. Kenapa teacher tak sarankan? Sebab sekiranya salah physical state tu, maka semua chemical equation pun salah walaupun dah balance dan semua simbol betul. Okay, untuk secure tak perlu buat physical state. Cuma teacher nak awak familiar dengan physical state yang ada lah. Jangan kata tak pernah jumpa kan, terutamanya aqueous solutions. So aqueous solution is AQ. Apa itu aqueous solutions? Dia free moving ions dalam tu. Nanti kita akan belajar untuk tajuk-tajuk yang lain nanti ya. Okay. Alright, so ini adalah yang kita dah belajar di dalam kelas, iaitu yang ini teacher ambil daripada modul. Teacher sentuh sikit lah. Alright, so contohnya untuk kita buat satu-satu chemical equations, kita kena tahu siapakah reactant, siapakah product. So dalam example ni adalah zinc powder dengan hydrochloric acid to produce zinc chloride and hydrogen gas. Reactions ni awak dah jumpa dalam empirical formula of CuO. Ingat lagi tak yang kita guna zinc granule and hydrochloric acid? Teacher saja nak relate kan. So ini kan, tengok di sini produk dia apa? Hydrogen gas. Ini metal, zinc adalah metal. Metal tambah acid dapat salt plus
H2. Ini ada dalam empirical formula of CuO, eksperimen tu. Yang kita nak kehadiran hidrogen tu kan. So reactions ni akan produce hydrogen gas. Okay, itu saja nak relate. Alright, so macam mana kita nak buat chemical equations untuk reaction ni? Teacher ada bagi tahu chemical equations ada dua cara. Pertama, buat dalam bentuk word equation. Macam mana nak buat dalam bentuk word equation? Kenal pasti dulu reaktan dan produk dan tulis eja reaktan dan produk yang digunakan. Contoh, kita ada reaktan. Reaktan yang kita guna adalah zinc dengan hydrochloric acid. Macam mana nak buat equations? Buatlah macam ni, zinc, eja. Bila nak kata react, kita buat tambah, simbol tambah. So substance apa lagi satu? Reaktan hydrochloric acid. Okey, lepas tu produce, ini tampak sangat yang produce zinc chloride eja and tambah hydrogen gas. Okey. Itu dalam word equations. Yang bahayanya word equations ni kalau salah ejaan. Kalau ikutkan mudah je tapi kena make sure ejaan tu betul. Alright, so next is chemical formula. So chemical formula ni adalah simbol. Teacher ulang balik, formula ni adalah simbol. So kalau kalau zinc, dia punya simbol adalah Zn. And then react tambah HCl, hydrochloric acid. Lepas tu buat arrow produce. So akan mendapat zinc, akan dapat zinc chloride. Zinc chloride ni, ZnCl2 ni, awak kena tahu charge lah kenapa dapat ZnCl2 ni. Okay, plus hydrogen gas. Okay, bila dah dapat macam ni, kita kena balancekan chemical equations. Macam mana? Cara teacher macam sama juga dalam buku ni, kita kira satu-satu per atom. Ini pun per atom. So sekiranya number of atom tak sama, maknanya chemical equations tu tidak balance lagi. So ini kita dah buat banyak latihan dah. Supposedly awak kena practice lagi banyaklah untuk expert ataupun master this part. Okay, so yang ini kita balance-balancekan. Lepas tu kita kena make sure dua-dua side sama number of atom. So ini sama kan? Sama. So ini adalah balance chemical equation. Okay, so ini stick simbol tak wajib tapi kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan S, L, G dengan A, Q. Okay, teacher tak wajibkan, teacher tak nak awak buat physical state ni. Takut salah. Kalau salah satu physical state, maka semua akan jadi salah. Itu masalahnya. Okay, so yang kita tak belajar lagi adalah, yang teacher tak sentuh lagi adalah tentang qualitative and quantitative. Okay, apakah bezanya? Soalan ni ada dalam exam akan datang . So, kualitatif ni adalah menunjukkan reaktan, nama reaktan dan produk apa yang kita gunakan. Sebab dia kualitatif, dia bukan nilai . Kualitatif, quality. Okay, so melalui qualitative representation ni ataupun interpretation ni, kita akan tahu nama reaktan yang digunakan. Contoh, kualitatif ni adalah contoh reaktan. Apakah reaktan yang digunakan? Zinc dengan hydrochloric acid. Kalau produk, apa yang produk terhasil? Zinc chloride dan hydrogen gas. Itulah kualitatif. Okey, kuantitatif adalah nilai, quantity. So kena ada nilai. Nilai apa? Coefficients. Coefficients tu apa? Nombor depan, nombor yang ada di hadapan setiap chemical formula. So itu menunjukkan number of mole. Okey, tak apa. Ini yang dimaksudkan dengan coefficient. Coefficients adalah nilai nombor depan pada setiap chemical formula. Contohnya, zinc. Kita kat depan ni. Tak ada apa-apa kan? So, kita assume satu. Sinilah satu. Okey, yang kat depan ni. Berapa? 2. Coefficient dia 2. So, 2 lah. So, zinc chloride. Depan ni tak ada apa-apa. So, 1. Ni depan H2 pun tak ada apa-apa. 1. Kuantitatif hanya boleh ditulis sekiranya kita dapat balance chemical equation. Okay, kalau tak balance, kuantitatif awak akan menjadi salah lah. Alright, so dalam bentuk ayat, untuk kuantitatif kita kena buat dalam bentuk ayat. Kalau kualitatif yang macam ni kan, kalau kuantitatif, quantity, kita kena buat ayat yang ini. So macam mana nak buat ayat? Senang saja. Ini 1 mole tulis of zinc.
ni, tambah ni, kita gantikan dengan ayat react with, 2 mol yang dekat depan ni, 2 mol of siapa? Hydrochloric acid. Okey, lepas tu arrow ni adalah to produce. Gantikan dengan to produce. Lepas tu ada berapa mol zinc chloride? 1 mol of zinc chloride. Kalau yang plus ni kat produk, plus ni adalah kita gantikan dengan N. Kalau plus kat reactant, kita gantikan dengan react with. Okey, arrow ni pula kita gantikan dengan to produce. Inilah. Okey, sambung. And 1 mol of hydrogen gas. Wajib ada nilai mol kat depan. Kita panggil coefficient. Okey. Kalau tak, salah lah. So, macam mana soalan akan tanya? Soalan akan tanya, write the qualitative and quantitative interpretations of this chemical equation. So, macam mana nak buat? So, ada caranya, teacher akan tunjuk kat bawah ni. Okay. Alright, so ini adalah contoh balancing equations dalam buku teks, tapi teacher tak guna cara buku teks, teacher guna cara modul. Kita kena listkan dulu number of atom and then balancekan kedua-dua side. Okay. So ini tak perlu buat lah sebab kita dah buat banyak latihan. So atas awak lah untuk mantapkan lagi kefahaman tu. Okay, eksperimen pun kita tak buat. So ni teacher skip. Alright, so ini yang teacher nak tekankan, macam mana kita nak jawab soalan yang melibatkan kualitatif dengan kuantitatif. Okay. Alright, so chemical equations can be interpreted qualitative and quantitative. Macam mana? Okay, kita pergi tengok dulu kualitatif. Teacher cakap dah, kualitatif ni adalah untuk kita tahu nama-nama substance yang kita guna. Contohnya, so daripada chemical equations, dari segi kualitatif, kita akan dapat tahu siapakah reactant, siapakah produk dan juga physical state dia. Okey, contohnya dia bagi chemical equations macam ni. So dari segi kualitatif aspect, kita sebut reactant apa yang terlibat. Macam tu. Tapi ada cara dia nak jawab. Nanti teacher tunjuk kat bawah. Alright, so dari segi from quantitative aspect pula, we can study stoichiometry. Stoichiometry ni adalah calculations. Jangan keliru lagi yang ini. Ini kita akan jumpa pada bahagian last sekali. Okay, so stoichiometry is the quantitative study. Kita tahu, teacher bagi tahu tadi stoichiometry adalah calculations. Bila calculations dia kena ada nilai lah. Ada nilai, ada nombor. Okay, nombor itu adalah coefficients. Coefficients adalah nombor di hadapan ni. Contohnya yang ini. Lepas kalau tak ada apa-apa, kita assume satu. Yang ini 2. Itulah coefficient dia. Okay, so melalui quantitative aspect kita akan dapat tahu coefficients. Coefficients ni kena berdasarkan balance equation sahaja. Tak balance tak boleh buat quantitative ni. Alright. So macam mana kita nak buat, kita nak jawab soalan kuantitatif dengan kualitatif. Okay. Contoh yang pertama ni adalah kualitatif sebab dia sebut nama. Okay. Yang ini pula adalah kuantitatif, iaitu 2 mol bla 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 kan, react with 1 mol. Kita nampak nilai itu adalah kuantitatif. Kita namakan ayat ini sebagai mole ratio sebab kita membandingkan nombor-nombor coefficient yang berada di hadapan. Kita panggil ayat ni, teacher ulang, ayat ni adalah kita panggil mole ratio. Okay, next adalah chemical equations. Ini teacher nak tunjuk cara untuk awak jawab dalam exam akan datang. Ada soalan ni. Okay, so andai kata dia bagi chemical equations macam ni. So dia kata interpret interpret these chemical equations qualitatively ataupun quantitatively. Macam itulah. Susahlah nak sebut. Kan? Secara kuantiti dan kualiti dia lah. Kan mudah tu. Okay. Contoh yang pertama. Based on the equations. Yang first ni kualitatif. Kualitatif ni sebab apa? Sebab dia sebut nama dia yang teacher highlight warna biru ni. Contohnya
Yang pertama, ada dua cara untuk jawab dari segi kualitatif dia, 1 dan 2. So 1 ni cara jawab dia mudah. Sebut je nama reaktor yang ada. Magnesium. Lepas tu plus ni kita gantikan dengan react with. Lepas tu react with siapa? Hydrochloric acid. And then arrow ni nak tulis apa? To produce. To produce apa? Magnesium chloride. Kalau yang tambah ni dalam untuk bahagian produk kita letak N. And hydrogen lah. Mudah kan kualitatif ni. Okey, yang kedua ni agak susah sikit. Kita kena pakai physical state. Solid magnesium sebab kita tengok pada state dia kan. React with aqueous sebab state dia aqueous hydrochloric acid to produce magnesium chloride solution. Solution ni pun refer pada aqueous. Kalau nak letak aqueous magnesium chloride pun betul. Okey, and hydrogen gas. Tengok pada sini. Sebab dia gas. Okay. Alright. So, ni adalah dua cara macam mana awak nak jawab soalan kualitatif. Quality. Okay. So, ni ada dua. Teacher nak awak mahirkan jawab pakai yang ini. So, sekiranya soalan tanya, interpret qualitatively of these chemical equations, buat ayat macam nombor 1. Alright. So, next adalah quantity lah. Kuantitatif ni kena ada ni nilai. Ini kualitatif. Ini kualitatif. Okey. So kena ada nilai. So tengok pada nilai tu kita kena tengok pada coefficients kan dekat chemical equations ni. Yang ini. Yang ini kalau tak ada apa-apa kiranya 1 mol. Ni ada 2. Ni ada 1. Ini pun 1. Kita panggil coefficients ya. So untuk membuat ayat kita buat macam ni. 1 mol of magnesium react with 2 mol sebab ada 2 of hydrochloric acid to produce 1 mol of MgCl magnesium chloride and 1 mol of hydrogen. So ini ayat ini kita panggil apa tadi? Ayat mole ratio. Kalau teacher cakap buat ayat mole ratio, macam mana? Macam ni lah. Okay. So yang keempat, kalau tak nak buat mole ratio, kita boleh sebut particles. Contohnya ada berapakah magnesium? 1 atom. Magnesium react with 2 formula unit. Sebab yang ini adalah formula yang molekul kan bergabung kan. And then hydrochloric acid to produce 1 formula unit magnesium chloride to produce 1 molecule of hydrogen gas. Nombor 4, teacher memang nak minta awak elakkan daripada guna. Okay, kita akan fokuskan nombor 1 dan nombor 3. Yang mudah-mudah je. Alright, so itulah caranya untuk kita jawab soalan. Sekiranya soalan tanya qualitatively ataupun quantitatively. Macam itulah. Berbelit-belit. Alright, so yang paling penting, okay, kita dah habis yang quality, quantity semua tu. Kita akan fokus pada yang paling-paling mencabar untuk student. Lagi-lagi student form 5 lah sebab dah lama tinggal kan. Okay, so untuk part ni, dalam tajuk tingkatan 5 nanti pun akan jumpa balik. So tak boleh lari lah. Kena mahirkan dari sekarang. Alright, so numerical problem involving chemical equations. So macam mana kita nak selesaikan permasalahan yang melibatkan chemical equations, kita panggil stoichiometry. So stoichiometry adalah calculations of the quantities of reactant and product. So calculations lah. Kalau teacher kata student tanya soalan apa maksud teacher? Soalan stoichiometry. Stoichiometry tu maknanya calculations yang melibatkan chemical equations. So bila ada calculations, kita akan gunakan balik formula, 3 formula number of mole. Ada 3. 1 yang melibatkan number of particles. Okay. Kedua yang melibatkan mass. Ketiga yang melibatkan volume. Ini nak kira number of mole tu. Kita akan guna balik dalam numerical problem.
So ini adalah step dia, tapi step ni tak nampak lagi flow dia sekiranya kita tak buat soalan. So pertama sekali wajib start dengan balance chemical equation. Sekiranya soalan dah bagi, alhamdulillah. Kalau soalan tak bagi, kita yang kena balancekan sendiri. Alright, so lepas tu identify two quantities. Two quantities ni kena practice dulu baru faham. Okay, nombor 3, mole ratios. Ada cara dia untuk cari mole ratios and convert quantities into number of mole. Tak apa, nanti kita akan buat. And then use mole ratios. Ini adalah ayat mole ratios. 1 mole bla 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 tadi tu. And last kali kita akan dapatkan jawapan yang soalan tanya. Last kali lah. Okay. Inilah teacher kat number of mole kan. Soalnya kita nak buat soalan ini adalah daripada modul. Okay, soalan modul. Alright. So pertama sekali dia buat balance chemical equations tapi dalam soalan dah bagi so boleh skip dah. Lepas tu kita kena cari kuantiti yang terlibat. Lepas tu buat mole ratio. Okay. So untuk tahun awak mole ratios macam ni diterima. Okay. Dulu kena buat dalam bentuk ayat. Ayat macam mana? Ayat mole ratio yang macam tadi kita kata kita tunjuk tu. 1 mole of panjang-panjang tu kan. Yang ini. Yang nombor 3 ni ada macam lagu dah. Nombor 3 ni itu ayat mole ratios yang perlu dibuat. Tapi sekarang skema dah terima simple macam ni. Okay, tapi teacher akan ajar dua-dua juga so supaya awak tak rasa blur lah kalau jumpa salah satu kan. Okay, and then barulah kita dapatkan jawapan yang ditanya oleh soalan. Okay, so teacher nak buat soalan ni menggunakan cara teacher jugalah. Okay. So pertama sekali refer pada soalan kat atas. Dia kata the equation shows ni kan dia bagi. Lepas tu calculate mass, dia minta cari mass of zinc required to react with excess hydrochloric acid. Lepas tu dia bagi information tentang hydrogen gas iaitu volume 6 dm³ at room conditions. Room conditions adalah molar volume. Dia akan bagi dalam soalan. Cari mass. Melalui chemical equation macam mana nak cari mass? Kita cuba kat sini follow. Pertama sekali kena ada balance chemical equation. Zinc tambah apa tadi? Kita refer modul. Okay. Zinc tambah HCl dapat zinc. Awak tengok modul page 45. Page 45 modul. Okey, ini balance chemical equations yang dia bagi. Kedua, cara teacher kedua, senaraikan maklumat dan soalan yang dia tanya. Dia tanya kat atas ni, apakah dia mass dan juga maklumat yang dia bagi adalah tentang hydrogen gas. Dia bagi volume, dia bagi molar volume dalam bentuk room condition. Satu lagi STP sekarang ni dia nak room condition. So dia nak apa mat tadi? Mass. Buat macam ni. Mass tak tahu. Okey. Ni nak cari kuantiti dua kuantiti. Okay, satu lagi dia bagi information tentang hydrogen gas. Apa dia bagi? Volume 6 dm³. Ikut cara teacher insya-Allah boleh buat. And molar volume tadi, room conditions berapa tadi? Dia bagi dalam soalan 24 dm³ per mole. Okey. Alright, so kat sini kita dah nampak kuantiti yang terlibat. Tadi dalam step tadi apa dia kata? Identify two quantities. Macam ni lah. Cara kita identify. Kita kena listkan information apa yang soalan tanya dan apa yang information apa yang soalan bagi. Okay, so sekarang soalan tanya tentang mass of zinc, kuantiti pertama. Kuantiti kedua adalah information tentang hydrogen gas. Soalan tak ada sebut pun tentang information HCl, tak ada sebut pun pasal zinc chloride. Okay, tak ada information pasal zinc chloride, tak ada information pasal HCl, and soalan tak nak tanya pun pasal HCl dengan zinc chloride. So quantities kita adalah zinc dengan H2. Itulah two quantities. Okay, dah dapat two quantities. Apa lagi step seterusnya? Tengok kat sini. Determine mole ratios. Macam mana? Mole ratios yang
begini. Mana. Okay. Alright, so ni sekarang dah dapat quantities, dia kata kira mole ratio. Tapi jangan lagi kira mole ratio kalau kita tak tahu mole. Okay. So dah ada balance chemical equations, dah ada 2 quantities. Okay, start kira apa yang kita boleh cari. So sekarang ni kita ada volume dengan molar volume. So nya boleh cari apa? Okay. Pertama sekali teacher sepatutnya kena listkan dulu. N, number of particle, NE. N, mass over molar mass. Satu lagi ni nombor 2. Nombor 3, N, volume over molar volume. Okey. Agak-agaknya berdasarkan information yang dia bagi, formula apa yang kita boleh guna untuk cari nilai N? Kalau tak ada nilai kalau tak ada number of mole, kita tak boleh buat mole ratio apa dia? Nombor 3, sebab soalan bagi volume dengan molar volume. So carilah number of mole dulu. Okey, apa-apa pun nak selamat, cari number of mole dulu. Okey, apakah jawapan dia? Okey. 0.2 mole of siapa ni yang kita cari? Of hydrogen gas. Sebab ini adalah information tentang hydrogen gas. Okey, dah dapat yang tu baru boleh buat mole ratio. Ini number of mole ini. Nanti teacher akan tunjuk banyak lagi example Alright, so mole ratio tadi dia buat dalam bentuk apa? Dalam bentuk nisbah ni ataupun ayat mole ratio yang ini. Okay. Maksudnya teacher akan ikut cara yang mudah lah. Teacher akan tunjuk 2. Teacher nak buat ayat mole ratio from the equation. Okay, tengok sini. Ni nervous ni nak ajar ni. Sini, kuantiti ni ada 1 mol, kuantiti ni ada 1 mol. So, start dengan yang kita dapat mol ni tadi. Kita dapat tentang hydrogen gas. So, akan start macam ni. 1 mol H2 nisbahkan dengan 1 mol zinc. Okay, sebab kuantiti ada ni je. Yang ni boleh abaikan. Alright. So, kita dapati nilai yang kita dapat. Ini adalah pembandingan mole coefficient coefficient dulu. Lepas tu, barulah bandingkan number of mole yang kita dah kira. 0.25 mol H2 X. Ni cara teacher. Sebab apa? Number of mole tak tahu. Sebenarnya kalau kita tahu 1 mol, yang ini pun 0.25 jugalah kan. So, tapi teacher nak ajar cara macam ni sebab boleh apply kalau dia bukan ratio 1:1. Macam mana nak cari X? So, darab silang. Okay, macam mana nak buat? X. X ni adalah number of mole of zinc yang kita tak tahu. X darab 1 mol hydrogen. Follow cari teacher. Lepas tu ini darabkan 0.25 mol darab 1 mol zinc. Akan dapat X darab 1, dapat X 0.2 darab X dapat 0.25 darab 1 dapat 0.2 mol. Dah. X ni siapa? H ni siapa? Ni lah. Zinc. Okay. Situ. Tak apa. Kalau rasa tak nampak lagi, nanti teacher tunjuk lagi soalan lain. Okay. Alright. So, dah dapat number of mole of zinc. Barulah kita boleh cari. Kita dah dapat information tentang zinc ni. Kita dapat number of mole of zinc adalah 0.25. So, 0.25. Nak kira mass boleh pakai nombor 2. Okay. Nombor 3 ni
Nombor 3, baru boleh cari mass of zinc sebab dah dapat number of mole. Okay, macam mana nak cari mass? Pakai mass over molar mass. So, nak cari mass, molar mass kena darab dengan number of mole. Inilah dia. N darab MR. So, 0.25 mole. Zinc darabkan dengan molar mass of zinc dia bagi tak? 65. Okey. Dapatlah berat dia bersamaan dengan 16.25 gram of zinc. Okey. Itulah cara dia. Alright.